Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Farahin binti Nizam dan hari ini saya akan berkongsi tentang margin operasi. Jadi secara umumnya, margin operasi merupakan salah satu kunci ukuran keuntungan dan nisbah keuntungan bagi sesuatu perniagaan. Ia merupakan salah satu analisis margin yang utama yang digunakan untuk menilai aktiviti dalam penyata pendapatan bagi sesebuah syarikat selain daripada margin untung kasar dan margin untung bersih. Ketiga-tiga margin ini dapat memberi sudut pandangan yang berbeza terhadap kecekapan operasi syarikat tersebut. Jadi apa itu margin operasi? Margin operasi adalah keuntungan yang diperoleh syarikat dari setiap RM1 jualan setelah membayar perbelanjaan tertentu dan sebelum membayar faedah atau cukai. Jadi, bagaimana cara untuk mengira margin operasi? Apakah fungsi dan kepentingan margin operasi? Bagaimana margin operasi dapat memberi manfaat kepada syarikat dan juga pelabur? Merupakan antara perkara yang akan saya kongsikan dalam bab-bab yang seterusnya. Bab 2, kaedah pengiraan. Formula margin operasi adalah sangat mudah, iaitu margin operasi bersamaan dengan pendapatan operasi bahagi dengan pendapatan. Jadi di sini hanya terdapat dua elemen sahaja yang perlu dikenal pasti, iaitu pendapatan operasi serta pendapatan. Dalam pendapatan operasi, secara umumnya terdapat tiga formula yang dapat diaplikasikan berdasarkan maklumat yang kita ada. Yang pertama, jumlah hasil tolak kos langsung, tolak kos tidak langsung. Yang kedua, untung kasar tolak perbelanjaan operasi, tolak susut nilai dan penulasan. Dan yang ketiga, pendapatan bersih tambah dengan perbelanjaan faedah serta cukai. Kebiasaannya, formula pendapatan operasi yang kedua selalu digunakan terutama sekali dalam kiraan penyata pendapatan atau juga dikenal pasti sebagai penyata untung rugi. Di sini saya sertakan penyata pendapatan bagi syarikat Top Glove sebagai contoh untuk kiraan pendapatan operasi. Setiap syarikat mempunyai item yang berbeza dalam penyata pendapatan mereka kerana setiap operasi syarikat adalah berbeza. Jadi untuk syarikat Top Glove, hasil jualan ditolak dengan kos barangan dijual, dapat untung kasar perlu ditolak dengan perbelanjaan operasi dan tambah pendapatan operasi lain, kemudian baru dapat pendapatan operasi mereka. Secara umumnya, hasil jualan perlu ditolak dengan kos barangan yang dijual seperti bahan mentah, buruh, overhead, perbelanjaan operasi, iaitu perbelanjaan yang dilakukan secara kebiasaan dalam operasi perniagaan, susut nilai dan penulasan jika ada. Perbelanjaan operasi yang ditolak tidak termasuk perbelanjaan faedah, cukai dan perbelanjaan yang tidak berkait secara langsung dengan operasi perniagaan teras syarikat. Oleh sebab itu, pendapatan operasi juga dikenali sebagai pendapatan sebelum faedah dan cukai. Sebagai nota tambahan, pendapatan sebelum faedah dan cukai juga dikenali sebagai EBIT. Tetapi terdapat sedikit perbezaan antara EBIT dan pendapatan operasi, di mana pendapatan operasi, hasil jualan perlu ditolak dengan perbelanjaan operasi sahaja, iaitu perbelanjaan yang berkaitan dengan operasi utama syarikat tersebut. Tetapi bagi EBIT pula, hasil jualan perlu ditolak dengan segala perbelanjaan yang ada sebelum ditolak dengan cukai serta faedah. Persamaan mereka hanya pendapatan sebelum ditolak dengan faedah dan cukai. Bagi pendapatan pula, pendapatan adalah pendapatan kasar ataupun hasil jualan yang belum ditolak dengan apa-apa kos, yang mana kita boleh dapati
item yang berada di bahagian atas sekali di dalam penyata pendapatan. Jadi, kiraan margin operasi berdasarkan penyata pendapatan syarikat Top Glove, kita dapati margin operasi mereka adalah 0.30. Ini bermakna setiap RM1 hasil jualan, syarikat Top Glove berjaya menghasilkan 30 sen keuntungan dari operasi syarikatnya. Daripada kiraan ini, kita dapat lihat berapa jumlah keuntungan yang dihasilkan oleh syarikat Top Glove selepas membayar perbelanjaan dan kos, termasuklah kos pengeluaran yang berubah-ubah, sebagai contoh kos barangan yang dijual. Jadi, bagaimana pula untuk mengira margin untung operasi? Kita juga dapat lihat keuntungan syarikat yang dihasilkan daripada operasi utama perniagaannya, berkait dengan jumlah pendapatan yang diperolehnya, yang juga dikenali sebagai margin untung operasi. Untuk formula margin untung operasi, hanya perlu darabkan margin operasi dengan 100 untuk peroleh keuntungan dalam bentuk peratusan. Maka margin untung operasi bagi syarikat Top Glove adalah sebanyak 30%, di mana syarikat Top Glove berjaya menghasilkan 30% keuntungan daripada hasil jualannya. Jadi, margin operasi boleh menjadi negatif sekiranya jumlah kos barang yang dijual dan perbelanjaan operasinya melebihi daripada hasil jualan. Ini bermakna syarikat tersebut sedang mengalami kerugian disebabkan oleh perbelanjaannya melebihi daripada hasil jualannya, iaitu pendapatan kasarnya. Dua sebab yang boleh menyebabkan berlakunya margin operasi negatif, iaitu yang pertama, kenaikan dalam kos yang terlibat, iaitu kos barang yang dijual ataupun perbelanjaan operasinya yang banyak, dan penurunan hasil jualannya. Jadi, syarikat yang mengalami margin operasi negatif perlu mencari solusi untuk mencapai margin operasi yang positif, kerana bukan sahaja mereka akan berada dalam keadaan yang sukar untuk meneruskan operasi perniagaan mereka kerana keuntungan yang tak berjaya diperoleh berdasarkan operasi utama syarikat tersebut, tetapi pelabur juga akan merasa ragu-ragu dan tidak percaya dengan kebolehan syarikat untuk menghasilkan keuntungannya. Bab ketiga, kepentingan margin operasi. Jadi, apa pentingnya margin operasi? Margin operasi adalah ukuran penting untuk semua jenis perniagaan, tidak kiralah sama ada perniagaan bersaiz besar, sederhana atau kecil. Namun, pengiraan margin operasi ini bukan sahaja berguna kepada pemilik syarikat, malah pelabur dan juga pemiutang boleh menggunakan margin operasi sebagai standard mereka, kerana margin operasi memberi gambaran yang jelas betapa kuatnya kewangan sesebuah syarikat itu dan betapa untungnya hasil daripada operasi utama yang dijalankan. Fungsi dan kepentingan margin operasi. Margin operasi seperti yang telah dinyatakan di awal pengenalan dapat mengukur keuntungan, di mana margin operasi yang tinggi menunjukkan bahawa perniagaan berada dalam pencapaian yang baik dan dianggap kukuh dari segi kewangan. Ia dapat dijadikan salah satu isyarat kepada syarikat bahawa mereka telah membuat keputusan dan perancangan yang baik serta perlu meneruskan usaha sedia ada. Tambahan pula, margin operasi dapat mengukur kecekapan pengurusan operasi harian bagi suatu syarikat, di mana kita boleh melihat bagaimana syarikat tersebut memperuntukkan perbelanjaannya dan strategi harga yang dapat dilihat melalui hasil jualan. Fleksibiliti syarikat juga dapat diukur menggunakan margin operasi, di mana jika berlaku sesuatu kejadian yang tidak diingini, syarikat tersebut boleh bertahan dengan mengatur semula strategi dan peruntukan perbelanjaan mereka supaya mereka masih memperoleh keuntungan daripada operasi utama syarikat tersebut. Selain itu, margin operasi yang tinggi
menunjukkan bahawa syarikat tersebut peroleh duit yang mencukupi daripada operasi perniagaannya untuk membayar segala kos-kos yang berkaitan yang terlibat dalam menguruskan perniagaan. Hal ini disebabkan kerana setelah hasil jualan yang diterima dan ditolak dengan perbelanjaan operasi yang berkaitan, syarikat tersebut masih mampu untuk peroleh keuntungan. Bab 4. Aplikasi dalam pelaburan. Setelah kita mengetahui cara untuk mengira dan mentafsir margin operasi, persoalan yang timbul adalah bagaimana untuk mengetahui sama ada margin operasi sesebuah syarikat tersebut berada di paras yang baik. Antaranya adalah dengan membuat perbandingan dalam industri dan perbandingan tahun-tahun yang sebelumnya. Perbandingan dalam industri adalah penting kerana setiap industri mempunyai aktiviti perniagaan tersendiri yang berbeza dengan yang lain. Oleh itu, untuk mengetahui sama ada margin operasi syarikat tersebut adalah di paras yang baik, kita perlu bandingkan syarikat-syarikat di bawah industri yang sama. Sebelum kita melihat kepada perbandingan dalam industri, mari kita lihat perbezaan antara industri ataupun sektor yang memberi kesan kepada nilai margin operasi mereka. Selain daripada aktiviti perniagaan yang berbeza, antara faktor lain yang menyumbang kepada perbezaan antara industri termasuklah persaingan harga antara syarikat, bilangan syarikat dalam sesebuah industri dan kadar pusing ganti stok. Sebagai contoh, saya gunakan sektor iaitu skop yang lebih meluas sedikit berbanding daripada industri, di mana secara umumnya syarikat-syarikat yang tergolong dalam sektor runcit mempunyai persaingan harga yang tinggi serta bergantung pada kadar pusing ganti stok yang lebih tinggi untuk menjana keuntungan, manakala bagi sektor penjagaan kesihatan, kewangan dan perlombongan pula boleh mendapat manfaat daripada kenaikan harga aset dan mempunyai tahap persaingan harga yang lebih rendah. Perbezaan antara industri ini memberi kesan kepada nilai margin operasi masing-masing. Ini adalah contoh perbandingan antara sektor dagangan runcit dan sektor kewangan, di mana saya mengambil 5 syarikat yang mempunyai nilai margin operasi yang tertinggi. Margin operasi bagi sektor dagangan runcit cenderung menunjukkan nilai margin operasi yang lebih rendah kerana kebiasaan operasi syarikat di bawah sektor ini mempunyai persaingan harga dan kadar pusing ganti stok yang tinggi. Nilai margin operasi 5 tertinggi adalah dari 4.49% hingga ke 18.83%. Bagi sektor kewangan pula, nilai margin operasi mereka agak tinggi berbanding sektor dagangan runcit kerana persaingan harga yang rendah dan kurang persaingan disebabkan salah satunya oleh kos permulaan syarikat kewangan yang tinggi. Nilai margin operasi bagi sektor kewangan adalah tinggi sehingga mencecah 85.63%. Jadi kita perlulah membuat perbandingan di dalam industri yang sama. Syarikat-syarikat yang berada di bawah industri yang sama selalunya mempunyai operasi dan aktiviti perniagaan lebih kurang sama antara satu sama lain. Cumanya perbezaan cara pengurusan kos serta jualan bagi setiap syarikat yang menyebabkan keuntungan mereka berbeza, yang mana dapat diukur melalui margin operasi. Pelabur boleh membandingkan nilai margin operasi sama ada membandingkan antara dua syarikat ataupun membandingkan sesebuah syarikat dengan purata margin operasi industri tersebut. Yang pertama adalah perbandingan antara dua syarikat, di mana saya mengambil Supermax dan Top Glove sebagai perbandingan syarikat di bawah industri yang sama, iaitu industri pakar perubatan. Terdapat cara mudah untuk mengakses nilai margin operasi bagi kedua syarikat ini selain daripada merujuk penyata pendapatan yang dikeluarkan oleh syarikat masing-masing.
iaitu melalui laman web TradingView di mana mereka menyediakan pelbagai maklumat termasuklah nilai margin operasi. Saya akan kongsikan cara untuk mendapat data nilai margin operasi melalui laman web TradingView. Yang pertama, layari laman web TradingView seperti yang tertera. Kemudian buat carian Top Glove di kotak carian. Dan yang ketiga, tatal ke bawah laman web, iaitu scroll ke bawah sehingga sampai ke bahagian kewangan, iaitu berada di bawah bahagian teknikal. Di bahagian kewangan ini terdapat pelbagai nisbah kewangan termasuklah margin operasi. Ulang sahaja langkah yang sama untuk mendapatkan nilai margin operasi bagi syarikat Supermax. Yang berikut merupakan data nilai margin operasi bagi syarikat Top Glove dan Supermax pada tarikh 15 Januari 2020 yang diambil dari TradingView. Berdasarkan nilai margin operasi di atas, dapat kita simpulkan bahawa Supermax mempunyai nilai margin operasi yang lebih tinggi berbanding Top Glove, di mana Supermax beroleh keuntungan daripada operasi syarikatnya sebanyak 54% daripada hasil jualannya, lebih tinggi 5% berbanding Top Glove yang mencapai keuntungan sebanyak 49%. Jadi untuk perbandingan yang kedua adalah perbandingan dengan purata margin operasi. Purata margin operasi pula dapat diperoleh dengan mengambil nilai margin operasi bagi beberapa buah syarikat di dalam industri yang sama. Cara untuk mencari syarikat yang mempunyai industri yang sama juga boleh dibuat menerusi laman web TradingView. Tutorial carian adalah seperti berikut. Yang pertama, tekan penyaring saham di bawah penyaring pada bar yang berada di atas laman web TradingView. Tekan simbol 3 titik pada bahagian kanan, iaitu persediaan laju. Dan yang ketiga, tekan pada sebarang, kemudian akan keluar senarai pilihan untuk saringan. Ini adalah antara saringan yang boleh digunakan untuk membuat perbandingan syarikat-syarikat di bawah satu industri. Akhir merujuk kepada harga saham yang terkini, manakala TTM pada margin operasi merujuk kepada trailing 12 months, yang bermaksud nilai penyata pendapatan yang digunakan untuk kiraan margin operasi adalah dari 12 bulan sebelumnya yang berakhir pada tarikh terakhir dalam bulan penyata pendapatan direkodkan. Ini bermaksud TradingView akan menggunakan data yang telah dikemaskini oleh syarikat. Sebagai contoh, sekiranya untuk tahun 2020, data yang telah dikemaskini hanya pada suku pertama hingga ketiga, maka kiraan margin operasi adalah berdasarkan 4 suku, di mana akan mengambil suku ketiga, suku kedua, suku 1 bagi tahun 2020 dan suku keempat bagi tahun 2019 untuk mendapatkan nilai 12 bulan tersebut. Manakala jika data untuk suku keempat bagi tahun 2020 telah dikemaskini, maka nilai TTM bagi margin operasi yang dikira adalah 4 suku bagi tahun 2020. Langkah seterusnya yang keempat, tekan pada simbol yang ditunjukkan oleh anak panah untuk menyaring industri pilihan, sebagai contoh industri pakar perubatan. Langkah yang terakhir iaitu yang kelima, syarikat-syarikat di bawah industri pakar perubatan akan tersenarai. Terdapat 5 syarikat di bawah industri pakar perubatan, iaitu Supermax, Top Glove, Harta, RGTBHD dan LKL. Ini berdasarkan saringan di laman web TradingView. Kiraan purata adalah dengan menambah ke semua margin operasi syarikat tersebut, kemudian dibahagikan dengan jumlah syarikat yang ada, iaitu 5. Purata margin operasi, kita akan mengambil semua nilai margin operasi syarikat kemudian dibahagikan dengan kuantiti syarikat yang ada, iaitu 5 syarikat. Dan kita dapati
Purata margin operasi bagi industri pakar perubatan adalah 32.66%. Jadi, mana-mana syarikat yang mempunyai nilai margin operasi yang sama atau lebih tinggi dari purata industri adalah dikira mempunyai nilai margin operasi yang baik. Untuk perbandingan tahun-tahun sebelumnya, pelabur boleh melihat kepada arah aliran margin operasi iaitu trend margin operasi sesebuah syarikat untuk memerhatikan perubahan naik dan turun margin operasinya pada tahun-tahun sebelumnya. Cara perbandingan ini adalah lebih menunjukkan kepada prestasi keuntungan sesebuah syarikat itu sendiri. Yang mana jika pelabur itu sudah mempunyai syarikat pilihan dan ingin menilai margin operasinya, maka cara ini boleh digunakan. Sebagai contoh, mari kita lihat nilai margin operasi untuk 3 tahun yang lepas bagi syarikat Top Glove. Berikut merupakan penyata pendapatan yang diperoleh daripada laman web Top Glove. Jadi, berdasarkan kiraan formula margin keuntungan operasi, kita dapati prestasi Top Glove adalah turun dan naik. Berdasarkan nilai marginnya, Top Glove menurun sebanyak 2.57% dari tahun 2018 ke tahun 2019. Kemudian melonjak naik 3 kali ganda pada tahun 2020 kerana permintaan yang tinggi terhadap sarung tangan yang dihasilkannya susulan penularan COVID-19. Walaupun margin operasi Top Glove adalah tidak menentu berdasarkan nilai margin operasinya yang silih berganti naik dan turun untuk beberapa tahun yang lepas, pelabur yang suka akan risiko yang tinggi sudah tentu akan tertarik dengan saham Top Glove kerana mereka akan menjangkakan ketidakpastian masa depan, iaitu dalam kata lain, ianya pelaburan yang berisiko tinggi yang membawa kepada jangkaan pulangan yang lebih tinggi. Sebenarnya terdapat hubungan antara nilai margin operasi dengan harga saham bagi sesebuah syarikat. Rajah di atas adalah gambaran secara keseluruhan tentang harga saham dan operasi margin bagi syarikat Top Glove. Ikuti langkah berikut untuk mendapatkan carta yang sama seperti rajah. Yang pertama, buka laman web TradingView, buat carian Top Glove dan tekan butang carta berciri penuh. Yang kedua, tekan pada simbol yang ditunjukkan, iaitu metrik fundamental untuk saham. Yang ketiga, buat carian operating margin, kemudian pilih tahunan atau suku tahunan mengikut garis masa yang dikehendaki. Yang keempat, data bagi margin operasi akan terpapar di bawah carta Top Glove. Peningkatan margin operasi berdasarkan data tahunan yang ditunjukkan oleh Rajah sebelum ini menyebabkan harga saham syarikat Top Glove meningkat. Hal ini disebabkan kerana peningkatan margin operasi membawa maksud meningkatnya keuntungan yang diperoleh syarikat Top Glove dapat menarik para pelabur untuk membeli saham Top Glove. Ini kerana pelabur merasa yakin terhadap masa hadapan syarikat serta permintaan saham akan bertambah, seterusnya menyebabkan harga saham meningkat. Pelabur juga boleh menggunakan data suku tahunan di mana ianya adalah lebih terperinci berdasarkan 4 suku dalam 1 tahun. Contohnya seperti rajah di bawah. Bab 5. Kesimpulan. Margin operasi dapat memberi gambaran tentang keuntungan yang diperoleh syarikat hasil daripada jualannya setelah ditolak dengan pendapatan operasinya. Jadi kita dapat lihat keuntungan syarikat hasil daripada operasi utamanya. Namun perlu diingatkan juga bahawa margin operasi tidak meliputi setiap perbelanjaan yang ditanggung oleh syarikat secara keseluruhan. Sebagai contoh, pendapatan dan perbelanjaan faedah tidak termasuk dalam kiraan pendapatan operasi walaupun ianya dikira dalam aliran tunai operasi. Begitu juga dengan perbelanjaan cukai pendapatan
yang tidak diambil kira dalam formula margin operasi. Oleh itu, pelabur perlu mengambil kira juga margin dan nisbah kewangan yang lain untuk mendapat idea dalam pelbagai sudut secara keseluruhan tentang sesebuah syarikat. Selain margin operasi, antara contoh nisbah keuntungan yang lain adalah nisbah margin dan nisbah pulangan, yang mana nisbah margin terdapat untung kasar, untung bersih, EBITDA dan aliran tunai, manakala nisbah pulangan adalah pulangan ke atas aset, pulangan ke atas equity dan pulangan modal yang dilaburkan. Sekian, terima kasih.